kata saya akan tangguhkan means that I am no longer talking about your prototype. Now is the time for me to manipulate whatever data that we already collect it from the field into the cloud services. Yeah. So apa yang akan berlaku sebentar lagi tuan-tuan dan puan, as you can see over here, of course lah, I also got some problem with my prototype that I need to reconfigure and so on kan. As long as you dah boleh hantar data, dah okay lah. Next step is actually calibrate your product. You kena calibrate lah. So cara nak buat calibration tadi saya dah beritahu pada grup-grup yang berkenaan. Kalau mana ada yang dengar dan terdengar, kali ini saya repeat. Pertama, apabila kamu telah membuat apa-apa prototype yang kamu lakukan, maka ada baiknya, bukan ada baiknya lah, memang sepatutnya apa yang anda buat, you need to test your prototype against the real situation. For example kan, macam saya ni tadi, saya ada elemen gases, saya ada elemen sound, betul tak? Jadi it is best practice for me to calibrate against the real instrument. Maknanya saya akan gunakan SLM, saya akan ada lux meter, saya akan ada CO2 meter. Sebab apa? Sebab nak detect, nak baca, nak memberikan bacaan. So katakanlah dengan bacaan sekian-sekian-sekian, maka inilah juga bacaan sekian-sekian-sekian yang dibaca oleh alat saya. So that is the idea. Faham ya? So itu adalah menggambarkan apa? Bilik kuliah. Dan saya pergi ke tempat yang kedua. Saya pergi ke tempat yang ketiga. Saya pergi ke tempat yang keempat. Begitulah sehingga habis aktiviti-aktiviti ini untuk saya memvalidasikan bacaan saya. Selepas saya buat validation, barulah saya boleh buat statistical model untuk calibrate. Yang calibrate ni kita tangguhkanlah untuk pembelajaran di peringkat lanjutan lah. Tapi the main idea here is basically you know the value will represent what kind of pollutants. Contoh macam saya punya prototype ni. Jadi saya tahulah kalau dekat dalam kelas ni bacaan dia adalah lebih kurang 500. So kalau saya pergi padang bola, saya tak sepatutnya dapat 500 lah kan. Padang bola sepatutnya saya dapat 1000, 2000 lebih. Contohlah secara teori, betul tak? Dan kalau saya pergi satu tempat bawah 500 dan saya tahulah tempat tu mungkin cahayanya tak cukup, kelas tu malam dan lain-lain. Jelas Sebab saya dah ada contoh. Contoh ini adalah diambil di dalam kelas yang ada lampu atas dia. So nanti saya try lah ambil alat ni letak dekat kelas yang mana meja bawah ni contoh yang lampu dia Allah Ta'ala telah uji mereka. Sebab itu mereka dalam kegelapan. Contohlah. Jadi kita boleh tengok berapa value. Contoh. Okey. Jadi aktiviti ini akan dibuat sebelum anda pergi ke lapangan. Jelas? Jelas ya? Okay, kalau dah jelas, maka tuan-tuan dan puan-puan akan dihidangkan dengan satu ilmu yang baru menggunakan teknologi IoT yang telah anda sendiri rekodkan. Apa dah? Rekodkan daripada ThingSpeak kepada sistem-sistem yang lain. Okey. So remember, kalau anda tak ada maklumat-maklumat ini seperti let long, maka apa yang anda buat mungkin akan ada error. Baik. Sekarang ini saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, I'm going to give you a deep explanation about an application named as Google Apps Script. Apa dia? Google Apps Script. Google Apps Script ni adalah satu ilmu baru. Saya boleh cerita petang ni, tapi saya cerita juga sekarang. Supaya anda boleh try untuk buat. Dan petang nanti kita boleh enhance another perkara supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakan tugasan ini dengan lebih mudah lah. Pertama, anda perlu pergi kepada Google Drive. Okey, pergi Google Drive. Dah pergi Google Drive dah? Pergi ke Google Drive masing-masing. Apa objektif yang kita akan buat sekarang ini adalah semua data yang anda telah kumpulkan daripada ThingSpeak ini sebenarnya indirectly anda boleh kata dengan saya, saya dah siapkan dashboard saya lah. Jawapan dia benar tetapi tak benar. Kenapa saya kata benar tapi tak benar? Dashboard kamu tu adalah tidak menarik dan tak boleh di-customize. Oleh itu, sebagai mengkehendaki program Ehru ini, mengkehendaki kamu untuk faham juga bagaimana untuk buat you punya own dashboard. Apa dia? Own dashboard. Ya. So dashboard yang ada ni boleh pakai tak? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Anda bekerja nanti nak pakai dashboard macam ini je, boleh tak? Boleh pakai je lah kan. Tapi untuk aktiviti kita dalam Ehru ni, anda wajib untuk develop your own dashboard.
Dan dashboard yang anda akan gunakan adalah daripada Local Data Studio. Dan Local Data Studio ni kelebihan dia adalah apa? Local Studio lah kalau anda pergi Local Studio Google. So anda tahu bahawa salah satu kelebihan Local Studio ni dia boleh ambil data daripada Google Sheet. Dia boleh ambil data daripada Google Sheet. Contohnya data yang tuan-tuan dan puan-puan ada dalam tabulasi seperti yang anda lihat ni akan boleh dihantar ke Google Sheet. So persoalan dia macam mana nak hantar, betul tak? Sebab data ni adalah dalam Google Sheet ke dalam ThinkSpeak ya. Kalau saya pergi kepada sebelah kanan sekali, saya nampak data import dan export. Apa maksud data import dan export? Data yang saya boleh download lah sepanjang yang telah direkodkan oleh ThinkSpeak, ataupun data yang baru saya ambil secara manualnya dan direkodkan dalam SD card dan saya boleh letak data tu dekat dalam ThinkSpeak pun boleh import dan export. Maknanya bawa keluar dan masukkan ke dalam IoT ThinkSpeak ThinkSpeak bagi anda kuota untuk 4 channel tu 1 tahun 4 juta data 4 juta data maksudnya 1 channel 1 juta. Faham ya? 1 juta tu anda boleh bahagikanlah dengan berapa ribu hari, berapa ratus hari dan anda akan dapatlah berapa banyak ribu data yang boleh dihantar dalam satu hari. Itu example. Baik, this is the example. You can export the data by looking into the time zone. For example here, GMT plus 08 and then you can click download lah. After you click the download, the feeds are going to be download for you and this feeds is actually show you about the data that already been collected by ThinkSpeak at 4 different apa tadi variable ada 4 perkara yang kita monitor. Betul tak betul? Betul Okey, kita ada yang pertama field 1, field 2, field 3, field 4, latitude dan longitude. So semua ni dia akan bagilah. Okey, dapat. Tapi kalau kita nak buat macam gini, ianya belum smart lagi sebab dia akan apa? Dia akan mengambil masa betul? Anda download data tu, lepas tu nak ambil data ni letakkan dalam Local Data Studio. Kita nak benda tu berjalan secara automatic. So untuk melakukan demikian, Google ada beberapa trik yang kita boleh lakukan sekarang. Adakah anda telah bersedia? Bersedia ya. Pertama pergi dekat Google Drive, dah pergi tak? Kedua pergi dekat New, buat satu folder. Folder ni saya akan namakan sebagai data sensor, data smart sensor. Ini contohlah, selesai. Data smart sensor saya ini akan saya buka folder yang telah dibuat itu. Dah buka dah? Dan saya boleh mengorganisekan dia dengan beberapa color lah. Contoh saya letak color merah. Sebab apa saya letak color merah? Dan saya starkan dia. Sekali saya lah letak color apa Okay, next. Saya boleh letakkan new dan saya boleh tekan Google Sheet. Dah tekan dah? Ini yang pertama langkah dia. Pergi kat Google Sheet. Dah pergi dah? Dah pergi ke belum? Dah pergi dah? Dah ya? Dah pergi. Okay. Dah pergi ke Google Sheet, maka step yang berikutnya adalah anda perlu beri nama pada sheets itu ya. So let me double check about the internet connectivity. Okay. Ada ratus DRD. Ni DCOS. Bagus ya. Okay, kita ada untitled spreadsheet. Silakan berikan nama ya kepada saudara-saudari sekalian, berikan nama data sensor data smart. Allahumma salli ala Muhammad. Editing is temporary available. Please check your internet connection. So all these things happen if you do not have a very strong connectivity with the internet. Ini saya minta maaf lah. Hari ni mungkin internet tak berapa laju ke ada masalah Kita memang hari-hari ada masalah So tak apalah. Kita kena banyak berdoa supaya entahlah macam mana pun doa je lah Data smart sensor. Okay, ni contoh saya berikan nama data smart sensor. Okay, dah sudah belum? Dah ke belum? Dah ya. Okay. Next step. Tengok baik-baik. Dekat row yang pertama. Ini namanya row. Apa dia?
Ini namanya row. Yang ini namanya apa? Kolom, ya. Pada row dan kolom ini anda boleh letakkan maklumat yang penting seperti nama kolom yang berkenaan ataupun nama row yang berkenaan. Okay, kita mulakan yang pertama dulu. Kita akan letak date time. Date time. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua tak silap saya time. Tak apa, buat je dulu. Kalau nanti silap kita boleh adjust kemudian. Yang seterusnya apa? Anda boleh lihatlah kepada contoh data yang telah di-download tadi. So contoh data yang telah di-download ni dia ada date time, entry. Okey, dia ada entry, dia ada field 1, field 2, field 3, field 4 So jangan tulis field, tulis terus nama variable anda. So tulis apa kat sini? Field bilangan tak boleh tulis, saya tulis terus. Ni apa? Allah masyarakat saya nawat. Sini tulis apa ni? Apa yang variable pertama mula? Light. Okey, lagi? Kau tanya aku pula, kau punya prototype, kau sendiri fikirlah. Okey, tak apa, terima kasih tak apalah, tak apa, saya fikir sendiri. Walaupun tak nak tolong cakap, tak apalah, guys. Lagi apa? Dah, tak apa, saya tengok sendiri. Mengajuk Okay, next is the sound, tak silap saya. If I'm not mistaken, the next one is the sound and then the last one is the motion motion detection. Okay, last kali if I'm not mistaken is let long let long. Okay, habis. Apa dia? Habis. So kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang 6, 7. Kita ada 7 kolom. Mana yang tak berkenaan ni, anda boleh tekan butang shift dan tekan arrow ke kanan dan anda boleh delete delete. By doing this, you are going to save a lot of memory and available estimates based on the row and column of Excel for your prototype bila anda dapat buang sebelah kanan tu memang banyaklah dapat savekan anda punya kolom Okey, seterusnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita buat Google Sheet ini tadi? Sebab nanti dalam Looker Data Studio, siapa pernah guna Looker Data Studio angkat tangan? Siapa pernah dengar pasal Looker Data Studio selain daripada Zahrawi lah? Di Falah pernah dengar tak? Al-Falah tak pernah dengar Okey. Looker Data Studio ni sebenarnya adalah seperti dashboard interaktif. Kalau kita pilih tarik scan sampai scan, dia pun tunjukkan sales dan sebagainya. Itu contohlah. Dalam Google Analytics dah ajarkan hari tu. Google Analytics tahu tak Google Analytics? Google Data Studio ni macam Google Analytics lah. Tapi customized version. Maknanya kita buat sendiri Analytics tu. Kita nak tunjukkan apa, kita nak graf yang macam mana, kita nak pie chart tu besar mana, itu semua boleh dibuat secara sendiri-sendiri dalam Looker Data Studio. Yang ni kita bincang petang garang lah ya. Boleh ya? Baik. Sekarang ini macam mana cara nak ambil data. Dengar baik-baik. Macam mana cara nak ambil data daripada ThingSpeak kepada mana? Kita nak ambil data daripada ThingSpeak, nak bawa ke mana? Google Sheet, bukan Excel. Saya ulang ambil semula. Nak ambil daripada mana? ThingSpeak ke mana? Google Sheet. So salah satu cara dia adalah dengan mengambil secara manual. Macam ni lah ambil manual. Tahu manual? Ambil, copy, lepas tu paste lah. Lepas tu korang jadi yang kurang bijak lah. Sebab sepatutnya korang boleh buat dia secara automatic. Macam mana nak buat? Pergi kepada extension. Pergi kepada extension. Bawah ni adalah app sheet. App sheet saya pernah ajar kan? Pernah Saya tak ajar app sheet Saya ajar app sheet petang kalau sempat. Kalau tak, anda belajar sendiri. Tengok video saya yang lama. Saya ajar anda ilmu baru. Ilmu ni tak ada siapa ajar. InsyaAllah tak ada siapa ajar. Saya orang pertama. Dan mungkin anda boleh bukan saja belajar kali pertama lah. Anda mungkin dah pernah belajar. Siapa pernah dengar Google App Sheet ni? Angkat tangan. Google App Script. Pernah dengar? Tak pernah dengar Tak pernah dengar apa kata kita tekan. Kita tengok apa jadi. Boleh? So tekan Google App Script. Bila anda tekan Google App Script ni, maka keluarlah satu IDE ataupun Integrated Development Environment named as Apps Script. App Script ni adalah ber-backend format JavaScript yang dirunkan di dalam Google Cloud Server. Maknanya Google punya produk boleh dibuat otomasi secara percuma, secara mudah, secara mantap dengan menggunakan App Script. Contoh apa? Anda pernah dengar tak Google Form? Pernah tak anda send data dekat Google Form?
Lepas tu anda dapat feedback balik semula. Pernah? Itu contohlah bagaimana nak menggunakan AppScript. AppScript akan run the process dan dia akan menghasilkan something lah, menghasilkan sijil dan lain-lain. Contoh, Allahumma shalli ala Muhammad. Nampaknya internet telah mencemburui kita. Internet kita semua menghendaki saya untuk mengatakan wabillahi taufik ni sebenarnya. Tak boleh ni, tak boleh. Tak boleh nak buat apa sebab dia ada di sana. Okay. Dah sudah ke? Dah sudah tu maksudnya dia dah sudah load ke? Dia dah sudah load Okay. Tak best mikrofon lain mana yang lagi satu tadi? Mikrofon ni tak best Ambilkan some function with regard to the use of API from the ThingSpeak, and we are going to call upon the running script to import the data from the ThingSpeak to be inserted into our Google Sheet. Untuk memudahkan kita punya aktiviti ni, I already prepared some of it. You can go into my GitHub. Dekat GitHub saya ni ada satu perkataan, nama dia ThingSpeak Google Sheet. Ada tak? Dekat ThingSpeak Google Sheet ni, kalau anda buka, dekat sini dia akan ada function send data to sheet. Dan send data to sheet ni basically akan mengambil data lah. Mengambil data daripada kita punya ThingSpeak dan hantarkan ke dalam kita punya mana? Kita punya apa? Hantarkan kepada kita punya Google Sheet. Jadi saya persilakan anda untuk copy. So I'm going to use the raw over here and copy everything. And then I'm going to paste it inside the Google Apps Script. So dalam Google Apps Script ni bagi nama dulu. Nama dia adalah Smart Sensor Ehru. Okay. So I already rename it as Smart Sensor Ehru. I already copy also the code and then I'm going to paste. Bila saya paste ni, ada beberapa yang berwarna kelabu. Yang warna kelabu ni kalau anda perasan, ianya semua telah dikelabukan lah. Yang bawah kelabu ni anda boleh buang lah. Sebab dia tak ada kena-mengena pun. Cuma kalau anda nak pakai boleh. Contoh yang pertama, anda boleh pakai untuk menghantar alert kepada email. Apabila berlaku sesuatu masalah pada data. Contoh data itu lebih daripada standard yang ditetapkan, maka kita boleh hantar notifikasi. Yang ini saya tak akan tunjukkan menggunakan Google lah. Saya hantar menggunakan yang bawah ni pula adalah menggunakan Telegram. Yang ini pun saya tak tunjukkan. Okey, yang saya akan tunjukkan nanti adalah menggunakan IFTTT. Apa dah? IFTTT. Nanti anda boleh install anda punya account dalam IFTTT. Petang nanti kita belajarlah macam mana nak membuat satu kaedah apabila kita punya IoT ni kurang daripada certain value ke lebih daripada satu value, dia akan menghantarkan apa dia? Notifikasi. Okey, sebentar Okey, now the first step. The first step anda boleh nampak dekat sini saya dah letakkan saya punya apa? Saya punya code saya punya code, dan macam biasa ada dua perkara utama yang anda perlu standby, iaitu channel ID dan lagi satu apa dia? Pandai, API. API kamu adalah API write ke API read? Jawapan dia API write. Okey, dah copy dah API dan juga channel ID? Dah copy? Dah copy ke belum? Saya tengah sekejap sementara dia buat tu saya nak setting saya punya prototype baru tukar password In this example, what I have done is basically I'm going to copy the API key and also the channel ID, which is already being inserted here, and I put everything inside this function. Okay. Mana nak dapat benda-benda ni semua? Benda-benda ni semua dapat dekat dalam GitHub Nanti ambil dekat GitHub saya. Okay, you can go into the API key, you can copy, and then you can paste somewhere lah that you can remember. After that, you can copy those information, and then you can paste inside your bukan sketch lah, ini dipanggil JavaScript. Dah masukkan dalam JavaScript. Okay, now kita tengok sedikit lah tentang perkara ni. Pertama,
Replace sheet name with the name of the sheet. So kita as default lah sheet 1. Variable sheet kita adalah sheet get active bla bla bla. Okay, variable respond URL fetch bla bla bla. Dia akan ambil JSON file. Daripada JSON file ini dia akan buat deserialization. Kemudian dia akan ada variable now, new date. Okay, kemudian dia akan get field value. Okay, kat sini anda perlu ubah. Kat sini anda kena tengok kita akan ada value 1, value 2, value 3 dan value 4 sahaja. Value lain anda boleh tekan butang comment seperti yang saya tunjuk. Nampak tak? Kalau siapa yang tak nampak tu maknanya tak tengok pula aku tunjuk ni. Saya ulang lagi sekali. Mana yang variable tak berkenaan anda boleh comment. Comment dengan menekan butang sempang-sempang tu. Dia akan menyebabkan dia tidak diaktifkan ya. Okay, kemudian di bawah get the latitude and longitude. Okay, and then another one combine the latitude and longitude. Dia akan combine. Okay, and then dia akan pergi kepada sheet append now date time. Nampak tak? Now date dengan time. So kita akan ada 3 yang berbeza iaitu now, date dan time. So sedangkan saya punya tadi tak ada pun now date time. Nanti anda kena ubah lah. Maksudnya kita kena ubah kita punya kolom ni supaya dia sama ya. So saya ubah sekarang, saya buat now. Lepas tu saya buat apa? Date dengan time. Okey, yang lain semua insya-Allah sama. Okey, kemudian saya pergi balik dekat Google Apps Script saya, field 1, field 2, field 3, field 4, field 5. Ada ke field 5 ni? Tak ada. So saya buanglah field 5, 6, 7 dan 8 saya buang. Saya akan akhirkan dengan now, date, time, field 1, field 2, field 3, field 4, let long. So ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama tak dengan kita punya dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have approximately 8 column and numbers of rows. Dah siap, maka apa yang saya boleh lakukan? Saya boleh tekan butang save. Okay, tengok baik-baik katakanlah. Contoh contoh. Tengok saya tekan save. Bila ada error, JavaScript dalam Google ni akan bagi tahu error kat mana, line berapa. So saya sajalah nak tunjukkan bila ada error dia tak boleh save. Bila tak ada error dia boleh save lah. Okey, dah siap. Kalau dah siap tuan-tuan dan puan boleh tekan butang yang dipanggil sebagai run. Nampak tak kat atas tu ada tulis apa dia? Run. Anda boleh tekan butang run ni. Anda boleh tekan butang run. Dan dia akan minta authorization. It's going to request an authorization. So you are going to request the authorization. If you are using the secured account, then your secured account must be double authenticate and so on. Okay, kat sini dia cakap Google has not verified this app. Anda pergi ke advance, anda pergi kepada go to smart sensor. Kenapa dia kata unsafe? Sebab dia tanya nak pergi ke tempat yang ini. Memang tempat ni kita yang buat so kita tahulah dia save tak save kan. Kita bukan nak buat tak elok pun pada kita punya account sendiri. So we are going to allow that. Okay, unless you give it the permission to others lah. Okay, tengok. Dia akan tulis execution started, latitude define, latitude longitude define, execution complete. Dan kalau anda pergi kepada data, inilah yang anda akan nampak. So under define. So maksudnya kita ada sedikit masalah dekat mana ni? Dekat kita punya latitude dan juga longitude. So latitude dan longitude ni perlu di repair lah. That's why ada setengah group tadi saya perasan dia tak keluar latitude dengan longitude. Betul Dia keluar apa? Dia keluar undefined jugalah, betul tak? Betul So kalau betul, then kita pergi balik dekat ThinkSpeak ni, then kita tengok dekat channel setting what is happen in our ThinkSpeak. Biasanya dia terjadi begitu disebabkan oleh formatting Formatting bermaksud format of the format yang diterima oleh latitude dan longitude ni bukan kepada 8 ataupun 10 tempat perpuluhan. Sebaliknya dia nak mungkin 6 tempat perpuluhan saja untuk decimal degree of the location for the latitude and also longitude. Okey, secara umum dia keluar tak data saya ni? Data saya keluar ke tak? Keluar. So, apa yang anda perlu lakukan? Nanti latitude longitude saya repair kemudian. Sebab saya nak jimat masa sikit, lepas ni anda boleh berehat. Now, kita nak skrip ini sentiasa di run. Apa maksud di run? Sentiasa apa? Sentiasa berlari Oh, itu ayat-ayat yang mengalan tu. Sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini contoh Saya perlu buat dia 6 saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I'm going to focus on the 4 decimal places.
Sebab lain daripada tu dia akan jadi mengarut lah. This is one of the approach lah to fix the problem just now. We only focus on the 6 decimal degree, and then we can try to run again. Kita boleh run again. Kita boleh tekan butang run, and then dia akan run lah accordingly. Masih benda yang sama berlaku. So I have to rectify this thing later on. API mode exception, JSON, name of usage sheet 1, enter the GPS let long, use the following code, respond. Okay, I want to double check. Variable let is equal to data.latitude, logger is equal to latitude double dot dash dash, combine latitude longitude, logger.log latitude longitude is plus the let long. Okay, I know that. Okay, let me just use this. Okay, never mind, saya dah start cakap seorang ni, nanti kejap lagi saya jadi gila. Okay, kejap. Apa yang perlu berlaku sekarang ni, kalau anda tengok, kita dah ada data pertama, kita ada data kedua, dan kalau anda nak tahu, sepatutnya benda ni boleh dijalankan secara automatik, betul tak? Takkan kita nak tekan run je, betul tak? Sikit-sikit nak tekan run, betul tak? Therefore, the Google itself have the capability to run the script automatically. So how to run it automatically, so that when you go eating at the lunch, you also sleep during night time, it's only can run it by itself. So to do that, you have to go to the right side over here, name as triggers. Tengok, ada tak perkataan triggers? Triggers Okay, tekan butang triggers tu. Triggers ini adalah tempat di mana tuan-tuan dan puan-puan akan membuat action kepada anda punya apa? Anda punya Google App script tadi. Okay, so you have to click the add trigger over there on the top right down. Kat bawah tu. Kemudian kita ditanya oleh Google nak run yang mana satu. So kita akan ambil yang pertama lah, send data to sheet. Maknanya hantar data kepada Google Sheet. Choose which deployment should run, head kita akan fokus on head. Select event source. Kat sini anda akan tulis apa dia? Time driven. Apa maksud time driven? Dia akan di run berapa kali. So saya akan tekan time driven. Hourly time saya tukar kepada apa? Minute timer. Dan select minute interval, saya akan tekan butang apa dia? Every minute. Dan last kali adalah failure notification setting, saya akan buat dia sebagai notify me daily. Kalau anda yang memang nak buat kajian nanti di lapangan, boleh letak sebagai notify me apa dia? Immediately. Macam saya daily je lah sebab nanti banyak sangat. So saya tekan butang save. Dan kalau diperlukan anda untuk membuat pengesahan for your account, if you need something to do with the authentications, make sure that you do that. Otherwise, the script cannot run. Script authorization fail. Please check your pop-up blocker. So I'm going to open my pop-up, and then I'm going to change it as done, and then I'm going to rerun back. Okay. Dan dia akan pop up kepada account clarification. So I just make sure the Google understand that I'm the one who own this account, and I do responsible about all the things that happen because this script are going to be run continuously until you stop it. Therefore dia akan menghantar data setiap minit. Kalau tak percaya anda tengok sekejap lagi, insya-Allah pukul 12.51 dia akan fire the script and the data. From where? The data from the ThingSpeak are going to be feeded into this thing, into this area. Nanti kita tengok dulu sementara tu. Boleh kita tengok dulu? Anda boleh menjenguk dan merenung seketika. Macam itulah. Baik, dia dah masuk dah? Baru nak suruh dia jenguk, dia dah menjenguk diri dia sendiri. Itu dah ada lah. Sepatutnya setiap minit lah. Tak apa, kita tunggu lagi satu. Boleh macam mencemaskan Tak nak tunjukkan data ni, maksudnya anda dah boleh automate lah. Anda pergi collect data dekat field. Lepas anda collect data dekat field, anda boleh pasang alat ni dekat field. Lepas tu anda boleh, sebelum pasang dan sebagainya, hantar data ke makmal untuk dibuat calibration. Lepas itu anda kena fikirkan macam mana nak adakan power supply. Lepas tu anda boleh pasang, lepas tu anda balik PKD, buat dashboard, lepas tu buat report daripada PKD dan boleh tahu kawasan mana yang berisiko tinggi, rendah dan sederhana. Itu contoh. So let's pray to Allah SWT so that we have another one as an example.
Lepas tu kita tangguhkanlah kelas kita. Okay. So this is called the real time monitoring lah. This is almost near. Dah ada tak? Dah ada. So itu yang dimasukkan. So maksudnya each time, each minute it will fire. Dia tembak, bukan fire lah. Dia panggil firing the script. So the script will fire by fetching the data. Dia akan ambil data tu daripada mana? Daripada TeamSpeak. Kemudian dia akan hantar ke mana? Dia akan hantar data ke dalam kita punya Google Sheet. Ya, okay, itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pihak urus dia. Kita akan sambung balik pukul 2++ lah. Sebab saya nak kena siapkan dokumen-dokumen yang lain sebentar.